Diam. Bangun. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Okay, boleh. Sebelum kamu duduk, boleh tak tengok sampah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah semua. Kalau ada, tolong buang kat belakang. Sebelum kita mulakan kelas, pastikan semua bersih Okey, Ustazah. Dah, Okay, Ustazah. Okay. Okay, baiklah. Ustazah nak Yusof bacakan doa. Sebelum tu duduk dulu semua. Okay. Yusof bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'i rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nuwirtal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay. Baiklah. Sebelum kita mulakan kelas, saya akan baca dulu situasi. Semua nampak slide yang Ustazah bentangkan ni? Nampak ya? Nampak, Ustazah. Okay. Nampak. Okay, bagus. Okay. Saya baca, Ahmad dan dua orang rakannya merupakan pelajar yang belajar di Korea pada musim sejuk. Sebelum menunaikan mengambil wuduk dengan membasuh muka, tangan, kepala dan kaki hanya satu kali. Okey. Apa yang Ustazah baca tadi, Ustazah akan tanya setiap seorang. Ustazah akan panggil nama. Ustazah nak bila Ustazah panggil nama, awak jawab. Okey. Arifah, apakah yang berlaku? Ahmad dengan dua orang rakan dia ambil wuduk. Okey, bagus. Terima kasih Arifah. Seterusnya, bila mereka ambil wuduk? Fatini boleh jawab? Pada musim sejuk, Ustazah. Okey, bagus. Pada musim sejuk dekat Korea. Korea ada musim sejuk kan? Betul. Okey, kenapa diorang ni, Ahmad dengan rakannya ni tak ambil wuduk 3 kali? Ashikin boleh jawab? Ya, boleh Ustazah. Kenapa dia tak ambil wuduk 3 kali? Sebab sejuk. Sejuk. Sebab musim sejuk. Kalau kita pun ambil sekali je kan? Tak pun tayamum. Okay, lepas tu Yusof boleh tak bagi tahu Ustazah, boleh ke kalau kita tak kumur-kumur dan tak basuh telinga ambil wuduk ni? Boleh. Asalnya boleh. Boleh? Oh, yakin? Yakin? Ya. Okay, tak apa. Seterusnya Irfan. Kalaulah Irfan berada dekat tempat Ahmad dengan dua orang rakannya, adakah Irfan akan buat benda yang sama dan kenapa? Ya, Ustazah. Saya buat sama sebab saya ikut yang wajib je. Lepas tu sebab kat sana kan musim sejuk, jadi plus kita ikut yang wajib je kan. Itu je Ustazah. Okey. Okey, bagus. Terima kasih. Bagus, semua menjawab soalan dengan baik. Okey, baiklah. Itulah yang kita akan belajar hari ini, iaitu konsep berwuduk dan cara melaksanakan wuduk dengan sempurna. Terima kasih kepada Ustazah Tira sebentar tadi. Baik, Ustaz nak teruskan berkaitan dengan konsep wuduk secara keseluruhan. Baik, yang nombor 1, pengertian dan konsep wuduk. Pengertian wuduk ni dia terbagi kepada 2. Okey. Yang pertama adalah dari segi bahasa dan yang kedua ialah dari segi istilah. Dari segi bahasa ialah bersih, elok dan bersuci. Kemudian dari segi istilah pula ialah membasuh anggota tertentu beserta niat. Baik, untuk hukum wuduk pula terbagi kepada 2. Yang pertama wajib dan juga sunat. Jelas tak soal Ustaz? Jelas, Ustaz. Jelas. Okey, baik.
Ustaz teruskan Boleh. Untuk yang wajib, ketika mana kita menunaikan solat dan tawaf. Solat ni tak kisahlah, memang semua kita solat rawatib, solat sunat ataupun sebagainya lah, memang kita wajib ambil air semayang. Begitu juga dengan tawaf. Untuk kita melengkapkan salah satu rukun umrah ataupun haji, ialah tawaf. Dan apabila kita tawaf tak ada air semayang, memang tak akan sah lah tawaf kita tu. Jadi memang rukun untuk umrah dan haji tidak akan lengkap. Okey, kemudian wajib bagi sesiapa yang memegang dan juga membawa Al-Quran. Jadi hak ni saya rasa semua fahamlah. Kita baca Quran ataupun kita pegang, bawa pergi mana-mana pun memang kita wajib ambil air semayang. Baik, kemudian sunat pula ketika kita berhadas kecil, kemudian kita sedang membaca Al-Quran, dan juga ketika kita ni melakukan azan dan juga iqamah. Baik, seterusnya kemudian kita pergi pula kepada dalil nakli tentang kewajipan wuduk, iaitu surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Ustaz nak minta Yusuf baca boleh tak? Boleh. Boleh baca. Baca bagi jelas bagi kawan-kawan kamu dengar semua. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sehingga kedua-dua buku lali. Baik, terima kasih Yusuf. Bagus bacaan Yusuf sebentar tadi. Baik, jadi apa yang kamu semua tengok ni berkaitan dengan dalil nakli tentang kewajipan wuduk. Di sini kita dapat tahu lah ayat ini menerangkan tentang kewajipan wuduk. Dan juga kalau kita tengok pada makna ayat Al-Quran ini, dia menerangkan tentang cara ataupun rukun yang wajib itu sendiri. Sebab apa? Cuba kita tengok, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah mukamu. Ini rukun yang pertama. Dan tanganmu sampai dengan siku. Kemudian sapulah kepalamu dan basuh kakimu sehingga kedua buku lali. Ini adalah anggota wajib bagi kita untuk kita ambil air semayang ataupun wuduk. Okay. Ustaz rasa semua dah faham berkaitan dengan konsep wuduk ni. Okey, sekian. Itu saja daripada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu rukun-rukun wuduk. Okey, rukun-rukun wuduk ni ada 6. Rukun-rukun wuduk ni maksudnya benda yang wajib lah. Benda yang wajib kita buat ketika kita nak berwuduk lah. Berwuduk ambil semayang. Ya, itu dia. Okey. Ada 6 rukun. Yang pertama adalah niat. Okey. Niat ni nawaitu raf'al hadathil asghari. Nawaitu raf'al hadathi al-asghari lillahi ta'ala. Okey. Maksud dia, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun ada satu lagi, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Dua-dua boleh. Okey, untuk rukun wuduk yang pertama, itu niat. Okey, pada bahagian yang kedua, itu rukun wuduk yang kedua, itu membasuh muka. Membasuh muka ni, kalau seperti kita tahu lah daripada rambut yang tumbuh ni, ada start rambut tumbuh lah sampai ke rahang maksudnya ni gigi yang bawah ni. Tu memanjang tak semayang. Okay, daripada tepi tak, ni anak telinga ni sampai anak telinga ni. Tu secara ringkas lah yang mudah untuk basuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Seperti yang kita tahu lah, tangan kita ni sampai ke siku sebenarnya kalau rasa ni bagi lebih sikit tak apa. Lebih sikit. Kalau Ustaz tak salah, Ustaz dengar kalau macam lebih sikit ni nanti dekat akhirat tu cahaya sikit lah.
bercahaya lagi ke leping tu. Ambil leping tak apa, jangan kurang duk cukup. Okey, tu untuk rukun wuduk yang ketiga. Yang keempat pula, menyapu sebahagian kepala. Okey, menyapu sebahagian kepala ni sekurang-kurangnya 3 helai rambut, tapi tak payah teruk sangat nak tarik sampai 3 helai pun kan. Okey, jadi basuh je lah. Basuh tak payah berbasah sangat pula lagi kan. Basuh sikit-sikit je lah. Kira dah kena dah 3 helai rambut tu. Tu untuk rukun wuduk yang keempat. Okey, yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Yang ni nak tunjuk tak sopan pula. Okey, jadi tengok-tengoklah sendiri kaki tu, buku lali kat mana. Buku lali yang nampak macam timbul sikit kaki tu. Tu buku lali lah. Okey, sampai hujung kaki. Basuh pergi kena. Basuh lah. Ni tangan. Basuh pergi kena. Contoh ni tak tunjuk kaki. Okey, yang rukun yang kelima. Okey, rukun yang keenam iaitu tertib. Tertib ni ikut susunan lah. Daripada niat, basuh muka, basuh kedua tangan jadi, basuh kepala, basuh kaki. Tu tertib lah ikut susunan. Okey, habis untuk rukun wuduk. Kita tengok masuk seterusnya. Slide yang seterusnya. Okey, anggota wajib wuduk pula ialah benda yang sama lah yang tadi, rukun wuduk. Okey, pada rukun wuduk tu ada anggota-anggota yang kita guna untuk ambil wuduk lah. Okey, yang pertama seluruh muka. Jadi untuk kita ambil mayang tadi, untuk muka tadi. Yang kedua sebahagian kepala tadi, bahagian kepala kita. Yang ketiga basuh tangan hingga ke siku. Yang keempat basuh kaki sehingga buku lali. Maksudnya ada 4 lah. 4 rukun ataupun 4 bahagian yang wajib untuk kita basuh lah gitu. Okay, sebab yang pertama tu dia tolak dah niat dengan tertib. Jadi tinggal 4 lah. Okey dah. Jadi start daripada tengok daripada tadi kan. Yang Ustaz Irfan pun tadi dah terang dah pengertian konsep wuduk. Atau apa lagi, ada hukum wuduk, ada wajib, ada sunat. Lepas tu ada dalil nakli tadi yang dah baca. Okay, kita masuk pula rukun wuduk. Kita masuk pula pada tadi anggota wajib wuduk. Okey dah. Settle dah untuk topik yang pertama ni lah. Okey, jadi Ustaz nak setiap orang kan tengok dekat bahagian chat tu dah ada link untuk Padlet kan. Okey, jadi setiap orang nanti dalam link Padlet tu jawab soalan. Ada 4 soalan. Okey, tadi Ustaz dah bagi dah 4 soalan kan pada kamu untuk kamu jawab dalam Padlet. Jadi nanti Ustaz akan check lah jawapan kamu satu-satu lah, ataupun Ustaz semak lah satu-satu. Yang mana tak betul Ustaz akan betulkan. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya sebelum Ustazah masuk kepada subtopik Ustazah, iaitu subtopik cara melaksanakan wuduk ni, Ustazah nak kita perhatikan anggota wuduk kita ni kan. Anggota wuduk kita ni adalah anggota yang terdedah. Kalau kita tengok tangan kita ni terdedah ke tidak? Terdedah kan? Okay, sekarang ni Ustazah nak ajar secara lebih mendalam lah cara melaksanakan wuduk ni secara teori. Okey, sebelum ni kamu dah belajar rukun wuduk secara umum lah, rukun wuduk, anggota yang wajib kan, betul tak? Okey, sekarang ni Ustazah nak ajar cara melaksanakan wuduk secara teori dengan lebih terperinci. Okey, kalau kamu tengok dekat whiteboard Ustazah ni, ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks kamu atas meja tu, muka surat 120 dan 121. Yang pertama, disunatkan baca basmalah, iaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selepas baca Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua mestilah basuh tangan hingga ke
pergelangan tangan, iaitu sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Berkumur ni untuk apa? Untuk menghilangkan sisa makanan kita dari mulut kita sebanyak 3 kali juga. Kemudian yang keempat ialah memasukkan dan menyedutnya ke dalam hidung ataupun dipanggil istinsyak. Okey, sebanyak 3 kali juga. Yang kelima iaitu mengeluarkan air dari hidung, iaitu yang dipanggil istinthar. Okey, boleh faham kat situ? Faham semua kan? Okey, kemudian menyapukan air ke seluruh bahagian muka hingga ke bawah dagu. Okey, faham kat situ? Seluruh bahagian muka. Dan sambil membaca niat wuduk, iaitu niat wuduk ni apa? Iaitu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nak niat dalam bahasa Arab pun boleh, nak niat dalam bahasa Melayu pun boleh. Tak kisah mana-mana, okey? Faham kan? Yang seterusnya iaitu membasuh kedua belah tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali juga. Kemudian menyapukan air pada sebahagian kepala ataupun sebahagian rambut. Okey, boleh nampak kan? Okey, kamu tengok gambar tu kan, boleh nampak. Okey, seterusnya membasuh kedua belah telinga ataupun membasuh kedua belah telinga. Kemudian yang seterusnya membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Boleh nampak buku lali tu kat mana? Tahu kan semua buku lali tu kan? Okey, yang terakhir ialah tertib. Tertib ni ialah perbuatan ni semua perlu mengikut tertib, perlu mengikut susunan. Iaitu perbuatan ni tidak boleh melangkaui satu sama lain. Contohnya kamu rasa macam Yusuf rasa macam nak basuh kaki lah dulu. Basuh kaki. Lepas tu basuh tangan. Ikut suka kamu je. Tak boleh macam tu. Tak sah wuduk tu, okey? Seterusnya apabila kamu semua dah selesai ambil wuduk semua ni kan, yang last kali membaca doa selepas berwuduk. Iaitu apa semua? Iaitu main Ustazah baca ya. Ustazah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jelas semua? Jelas kan Ustazah baca? Okey, yang bermaksud iaitu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang suka bertaubat. Jadikanlah aku orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku dalam kalangan orang yang soleh. So, semua jelas tentang penerangan Ustazah kan? Cara melaksanakan wuduk secara teori. Okey, kalau kamu lihat gambar ataupun skrin Ustazah dekat whiteboard ni dan juga buku teks kamu kat atas meja tu, kalau kamu tengok dia ada warna hijau dan warna kuning. Warna hijau tu adalah rukun wuduk yang mana kamu semua kena lakukan, wajib lakukan. Kalau tinggal salah satu akan menjadi wuduk kamu tidak sah. Okey, yang warna kuning tu ialah sunat wuduk. Iaitu yang mana kalau buat dapat pahala, kalau tak buat pun tak apa. Okey, semua jelas kan tentang penerangan Ustazah tentang cara melaksanakan wuduk secara teori. Kalau kamu semua dah faham, Ustazah nak kamu semua buat amali wuduk. Ustazah nak tengok kefahaman kamu ni faham ke tak faham, jelas ke tak dengan penerangan Ustazah. So, sekarang Ustazah nak bahagikan kamu semua kepada 5 kumpulan. Okey, boleh semua? Boleh kan? Sebab kamu semua dah faham. Ustazah nak tengok kefahaman kamu ni. So, Ustazah akan rakam video kamu mengambil wuduk untuk Ustazah nilai tahap kefahaman kamu melalui amali wuduk. Okey. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين آمين. Okey, berdasarkan rakaman video yang Ustazah dah ambil, Ustazah tengok kamu semua mengambil wuduk dengan cara yang betul dan sempurna. Tahniah semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey, tadi kamu dah buat amali wuduk kan? Semua? Ya Ustazah. Ya Ustazah, betul. Okey, Ya. sekarang kita akan teruskan dengan hikmah berwuduk. Okey, ni kita majung, ambil satu seorang satu line untuk satu grup. Okey, ambil salah satu. Okey, dengan pen sekali. Dah Ustazah. Okey, dekat kertas Ya tu Ustazah. saya nak awak lukiskan reka minda tentang 3 hikmah berwuduk berdasarkan buku teks. Ada buku teks kan, awak rujuk buku teks tu, ada 6 hikmah berwuduk. Okey, awak senaraikan 3 je, saya minta 3. Nanti saya minta wakil grup, seorang akan bacakan, seorang satu je baca hikmah berwuduk tu. Okey, saya bagi masa dalam 3 minit. Okey, rujuk buku ya Yusof, boleh rujuk buku. Okey, boleh mula sekarang. Okey Ustazah. Buat cantik-cantik Ustazah. Itu awak. Saya dah siap Ustazah. Wah, laju. Lagi kumpulan lain? Dah siap Ustazah, saya dah siap. Okey, Dah. okey. Kumpulan Asyikin dah siap? Dah Ustazah. Yang dah siap tunggu kawan yang lain. Jangan main-main. Okey Baik. Ustazah. Okey, kumpulan nanti dah siap? Dah Ustazah, Okey, paling laju. paling laju. Okey. Ya ke? Siapa laju? Ni tak dikira bakal Saya laju. nak bentang group Okey, first. siapa yang nak bentang dulu yang pertama? Saya. Okey, semua dah siap kan? Angkat tekan masing-masing, tunjuk. Dah Siap, Ustazah. Okey. Dah. Dah Siapa nak Ustazah. bentang dulu? Jangan berebut-rebut, seorang dulu. Saya, kumpulan saya. Okey. Hajirah bentang dulu. Yang pertama. Okey, menambah keimanan dan keyakinan pada hari akhirat. Okey, betul tak semua? Betul. Betul. Okey. Seterusnya yang kedua. Terima kasih. Saya. Ya, Fatini. Hikmah berwuduk antaranya dapat membersihkan anggota badan. Betul. Dapat membersihkan anggota badan. Okey, yang ketiga. Siapa? Saya Ustazah. Yusuf. Berebut. Siapa? Seorang dulu. Yusuf dululah Ustazah. Bukan nak kena wasap. Ustaz dulu. Okeylah. Okey, Ustazah Ustazah. dulu. Antara 3 hikmah berwuduk adalah boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Okey, yang hapus dosa lagi. Terusnya, Yusuf. Yusof. Siapa yang buat tu Yusof? Kumpulan awak tu? Oh, lawa kan? Cantik. Tulisan tu. Cantik. Cantik. Okey. Memberikan ketenangan, Ya, kesegaran lagi. dan mengawal perasaan marah dan tekanan. Maaf, Kenapa tu, Ustazah. Yusof? Salah baca Ustazah Dapat tu. baca Betul. ke? Tulisan Ya, apa Ustazah. tu? Tak tahu Ustazah. Tak apa, okey. Terusnya, kumpulan akhir, kumpulan Asyikin. Ya. Apa hikmah dia? Hikmah berwuduk ialah mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Keluar dosa daripada basuhan Wuduk. wuduk. Betul. Okey. Yang last kali ada siapa boleh baca tak? Kau masuk keluar dosa daripada basuhan wuduk.
Okay, keluar dosa daripada basuhan wuduk tu, seperti macam kita ambil wuduk dekat tangan tu, keluar dosa tu sekali turun dengan air-air tu sekali. Okey semua, kita dah belajar macam-macam tadi kan, daripada pengertian, daripada rukun, awak pun dah buat amali wuduk. Jadi sekarang setelah sampai kepada akhir kelas, okay, Ustazah nak buat latihan pengukuhan. Okay, kita cuba, maksudnya Ustazah akan gunakan satu aplikasi yang dinamakan sebagai Wheel of Names. Wheel of Names ni, Ustazah dah letak dah nama-nama kamu semua. Ada nama Irfan, ada nama Arifah, Yusof, Atirah dan juga Ashikin. Okay, so Ustazah akan gerakkan roda tu, roda impian tu. Nama yang bertuah akan, maksudnya akan ada akan terteralah keluarlah nama yang bertuah. Jadi nama-nama tu Ustazah nak minta jawab soalan, boleh? Awak dah belajar macam-macam tadi kan? Okey, so jom kita mula. Okey, semua dah ready ke? Ready, Ustazah. Okey, Ustazah nak gerakkan Wheel of Names. Baca bismillah banyak-banyak. Moga-moga awak jadi orang yang bertuah tu. Okey. Nama yang bertuah adalah Arifah. Okey, Arifah. Okey, Arifah ada? Okey, Arifah, Ustazah nak awak tolong jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama dekat sini, apakah hukum wuduk? Hukum wuduk apa, Arifah? Hukum wuduk terbagi pada dua, ada wajib, ada sunat. Okey, bagus. Beri tepukan kepada Arifah. Good job. Okey, bagus. Okey, next. Nama yang kedua. Semua ready? Ada 4 nama lagi. Nama yang terpilih adalah jeng jeng jeng, Atirah. Okey, Atirah. Kita terus kepada soalan yang kedua, Atirah. Soalan dia adalah, Atirah, tolong sebutkan 3 anggota wajib wuduk. Yang pertama muka, tangan, kepala. Okey, bagus. 3 kan soalan dia Suzana tadi? Okey, fine. Bagus. Okey, Ustazah pun dah lupa dah soalan dia. Okey, bagus. 3 anggota wajib wuduk. Betul yang Atirah dah senaraikan tadi. Okey, terima kasih Atirah. Bagus. Yang lain tepuk tangan untuk Atirah. Okey, seterusnya. Okey, next. Okey, soalan yang ketiga. Ustazah nak minta Yusof tolong jawabkan. Soalan dia apa? Ali tidak membasuh kaki semasa mengambil wuduk kerana waktu solat hampir tamat. Apakah hukum wuduk tersebut? Rasa-rasa apa, Yusof? Tak sah. Sah? Yusof? Tak sah. Sah? Sebab tak basuh kaki. Tak sah. Sah ke tak sah? Tak sah. Okey, bagus. Sebab sebab kaki tu adalah antara rukun yang wajib. Bagus. Okey, bagus. Terima kasih Yusof. Okey, yang lain tepuk tangan untuk Yusof. Okey, good. Okey, next. Soalan yang terakhir. Antara Ashikin ataupun Irfan, siapa yang bertuah? Okey, jom kita tengok. Okey, nampaknya tadi dah 2 orang perempuan. Masa tadi Yusof dah kan? Sekarang Irfan pula. Okey, Irfan. Soalan yang keempat, Irfan. Okey, ngam lah tu. 2 lelaki, 2 perempuan kan? Okey, Irfan. Abu berwuduk dengan memulakan basuhan tangan, kemudian seterusnya kepala dan diakhiri dengan muka. Apakah hukum wuduk Abu? Tak sah. Kenapa tak sah?
sebab tak ikut urutan rukun wuduk dan tak cukup rukun. Okey, pandai. Sebab dia tak tertib kan. Maksudnya tiba-tiba dia dah basuh tangan, bagus dah, betul dah. Tapi tiba-tiba basuh kepala dulu. Muka kemudian kan. Okey, bagus Irfan. Alhamdulillah, maksudnya semua antara kamu ni dah faham apa topik hari ni. Okey, bagus. Boleh tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, jadi akhir sekali, Ustazah nak tanyalah kan. Kalau awak ambil wuduk, perlu ke awak buka pipe air tu besar-besar? Biar air tu turun macam air terjun. Perlu ke tak perlu? Ke boleh je buka kecil? Tak perlu. Tak perlu, Ustazah. Dalam Islam ajar kita untuk jangan membazir. Jangan membazir kan. Pembazir tu amalan syaitan. Jadi kita syaitanir rajim kan. Jadi kita tak nak jadi macam syaitan. Jadi dalam wuduk pun, dalam segenap aspek kehidupan kita, dalam berwuduk hari-hari awak ambil wuduk ni kan, jangan membazir. Kita perlu berjimat cermat, jaga alam sekitar. Okey, boleh faham? Boleh, Ustazah. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas hari ni. Ustazah harap awak dapat manfaat dan awak boleh praktikkan apa yang awak telah belajar ni dalam kehidupan awak. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama. Di akhir kelas, murid akan diberikan tugasan. Murid diminta untuk menonton video mengenai cara yang terbaik untuk menjimatkan air semasa berwuduk. Kemudian, berdasarkan video tersebut, murid diminta untuk memberikan 2 cara penjimatan air ketika berwuduk. Murid perlu menghantar tugasan tersebut melalui link Google Form yang berikut. Kedua-dua link ini akan dikongsi kepada ibu bapa melalui kumpulan WhatsApp.